Saya sendiri sebenarnya masa sekolah pernah kena lempang dengan cikgu saya sebab saya tak nak masuk kawat kaki. Assalamualaikum, selamat sejahtera, selamat datang ke channel Syed Yudin Sembang. Alhamdulillah, terima kasih kepada anda yang menyokong video-video saya dan teruskan like, share dan subscribe. Walaupun sedikit saja subscriber, sedikit saja view, saya akan buat video yang bermanfaat. Semoga ada gunanya untuk anda yang menonton. Jadi video pada hari ini saya akan buat tentang co-curriculum untuk diri, masyarakat dan keluarga. Dan co-curriculum, masyarakat dan negara. Jadi, co-curriculum ni kenapa dan apa kesan dia kepada diri kita, masyarakat dan negara? Yang mana co-curriculum ni kita tahu, dekat sekolah dia ada 3 aspek. Yang mana ada permainan, unit beruniform, persatuan ataupun kelab. Yang mana 3 ni daripada sekolah rendah, tahun 4, 5, 6 sampai sekolah menengah, kita ada co-curriculum. Ada sekolah buat hari Rabu, ada sekolah buat hari Sabtu, dan ada sekolah yang bermula dengan tahun 3 lagi dah ada benda-benda ni. So kenapa kita kena join benda ni? Kan? Kenapa tak payah kita belajar aja? Kenapa sibuk pula nak datang petang hari Rabu, nak kena kawat kaki, nak kena buat aktiviti kelab, persatuan semua ni? Kenapa? Yang pertama, co-curriculum untuk diri. Apa kesan dia kepada diri kita? Yang pertama sekali adalah meningkatkan keyakinan diri. Serius, kalau kita adalah seorang student yang mempunyai keyakinan diri yang rendah, tidak yakin dengan diri sendiri, tak pandai nak bercakap dekat depan. So dengan aktiviti co-curriculum, kita ada kawat kaki, kita ada kelab persatuan, kita akan involve, melibatkan diri dalam aktiviti yang ramai. So kita berjumpa ramai kawan, nak tak nak kita terpaksa buat, nak tak nak kita terpaksa kawat, kan? Nak tak nak kita terpaksa join aktiviti tu. Kerana itu adalah markah kita dalam PAJSK, kan? Semuanya pelibatan kita. So daripada situ kita akan build up kita punya keyakinan, confident level kita akan meningkat. Yang kedua, dia meningkatkan kemahiran komunikasi kita. Kalau kita tak pandai bercakap, takut nak bergaul, so dengan aktiviti co-curriculum ni lah kita akan belajar berkomunikasi. Contohnya aktiviti berkumpulan, permainan sepak takraw. Kita tak pandai main, tak pandai nak cakap. So bila tengah main sepak takraw tu, waktu tu lah kita menjerit, bersorak untuk kawan-kawan, menyokong kawan-kawan. Itu semua komunikasi. Dan yang ketiga, untuk diri, mengamalkan gaya hidup sihat. Yang mana ada permainan, memang kita bersukan, keluar peluh. Yang kedua, ada kawat kaki ataupun unit beruniform, ada perkemahan dan sebagainya. Memanglah aktiviti sihat. Dan yang ketiga, persatuan. Contohnya persatuan kelab, doktor muda dan sebagainya. Juga mengajar kita tentang ilmu-ilmu kesihatan. Yang keempat, dia meningkatkan disiplin diri. Yang mana dalam unit beruniform seperti yang kita tahu, kita ada kawat kaki, kita ada perkemahan, kita ada aktiviti macam-macam lagi. Pengakap ada aktiviti dia, PBSM ada, KRS ada dan macam-macam lagi, kadet polis, kadet bomber semua. Kita dapat meningkatkan disiplin diri. Saya ingat lagi dulu, time saya sekolah menengah, saya pun kurang berminat nak join, sampai saya sendiri pernah kena lempang dengan cikgu saya sebab tak nak masuk kawat kaki. Tapi akhirnya saya masuk juga lah, kan. Tapi benda tu memberikan kita disiplin. Satu silap semua kena turun 10. Aduh, seorang disilap walaupun bukan kita, tapi semua kena. Time itulah kita belajar disiplin, belajar teamwork, kan. Yang kelima, dia meningkatkan pengetahuan kita. Yang mana pengetahuan di luar bilik darjah, di luar kelas akademik yang biasa. Kita belajar pengetahuan tentang satu perkara yang lain daripada buku teks. Contoh dia, dalam permainan bola sepak, takraw atau badminton yang kita sertai, kita akan belajar teori, peraturan dan sebagainya yang kita tak belajar pun dalam buku. Dan kita akan belajar aktiviti-aktiviti persatuan dan juga unit beruniform yang kita tak belajar pun dalam buku teks. Macam mana cara nak ikat anduh, macam mana cara pasang kemah, macam mana cara memasak dalam hutan. Benda tu kita belajar di dalam unit beruniform. Itulah ilmu pengetahuan yang kita tambah untuk diri. So, untuk masyarakat pula, apa gunanya co-curriculum ni? Co-curriculum untuk masyarakat yang pertama adalah dia membentuk masyarakat yang bersatu padu. Yang mana kalau ada sesuatu perkara itu berlaku, kita akan dapat lihat betapa bertanggungjawabnya rakyat Malaysia ni cepat-cepat memberikan bantuan. Dari mana mereka tahu bantuan ni? Daripada bantuan kecemasan yang belajar masa uniform dan sebagainya. Contohnya ada berlaku satu kemalangan, kecederaan dan sebagainya. Kita dah
ada basic untuk membantu macam mana untuk menghubungi kecemasan tanpa mengira kaum, tanpa mengira agama dan bangsa. So itulah keunikan rakyat Malaysia. Kita menggunakan pengetahuan yang kita belajar di sekolah dan untuk diaplikasikan pada waktu-waktu kecemasan. Aktiviti lain di dalam masyarakat ialah dia membentuk masyarakat yang sihat dan bersatu padu. Yang mana kita semestinya memang tengok di satu kampung ataupun satu tempat ada mengadakan kejohanan sukan neka, kejohanan bola sepak, futsal, piala YB ini, piala Datuk ini dan sebagainya. Dari mana datangnya player-player, dari mana datangnya peserta adalah daripada anak-anak muda yang belajar segala kemahiran tu daripada peringkat sekolah. Belajar co-curriculum di sekolah yang mana mereka bawa untuk menyertai dalam aktiviti masyarakat. Daripada situlah kita dapat bercampur, bergaul, membentuk masyarakat yang padu. Yang ketiga, apakah pentingnya untuk negara? Yang pertama, kita dapat melahirkan rakyat Malaysia yang bertanggungjawab. Bertanggungjawab macam mana? Rakyat Malaysia yang mempunyai disiplin yang baik terhadap kerja, mempunyai jiwa yang baik terhadap negara dan juga mempunyai tanggapan yang baik sesama agama ataupun agama yang berbeza dan juga bangsa yang berbeza. Kita dapat hidup dalam keadaan yang harmoni. Yang kedua, kita dapat melahirkan modal insan yang hebat daripada pelbagai bidang. Contoh, kalau kita dapat melahirkan dalam bidang sukan, tentunya bakat itu dicongkel daripada peringkat sekolah. Ada ahli-ahli sukan di peringkat dunia. Kalau kita dapat melahirkan usahawan yang hebat, doktor yang hebat, polis yang hebat, askar yang hebat, kesemua ini dibentuk disiplin mereka daripada peringkat sekolah yang mereka pelajari dalam co-curriculum. Yang ketiga, dapat mengharumkan nama negara di mata dunia. Yang mana apabila negara kita mempunyai kekuatan dalam bidang sukan, bidang ketenteraan, bidang kedokteran, bidang usahawan dan sebagainya, yang mana satu masa nanti akan dipandang di peringkat dunia. Contoh, Malaysia mempunyai ketenteraan yang terbaik, so akan dipandang oleh negara-negara lain. Oh, macam mana mereka boleh ada ketenteraan yang cukup hebat? Apa yang mereka pelajari di sekolah? Benda tu akan kita cari balik, kan? Macam mana dekat Korea boleh ada sistem ketenteraan yang mereka lalui untuk rakyat mereka, tapi di Malaysia kita akan cari balik apa yang kita buat di sekolah. Okay? Atlet-atlet sukan yang berjaya, apa yang mereka lalui di sekolah sukan dan sebagainya. Jadi benda tu akan meletakkan negara kita di tahap yang terbaik di dunia. Kesimpulannya pada kali ini, dalam video ini adalah janganlah kita pandang remeh kepada co-curriculum. Janganlah kita pandang murid yang aktif co-curriculum ni murid yang tidak bagus, tidak pandai akademik dan sebagainya. Kerana ini adalah bidang lain daripada kelas, lain daripada buku teks yang untuk kita explore diri kita. Apa yang tidak ada dalam diri kita, mungkin bakat itu nampak dalam co-curriculum. Jadi, itu sahaja untuk video kali ini. Teruskan like, share dan subscribe. Semoga ada manfaat untuk anda yang menonton. Terima kasih. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.